Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, hari ini 10 Sya'ban. Betul ke 10 Sya'ban? Lebih kurang 19 hari ataupun 20 hari. Kalau Sya'ban tu 30 hari, maksudnya lebih kurang 19 hari saja lagi lah, ataupun 29 hari. Jadi dah tak lama dah kita nak Ramadan, tak sampai 3 minggu. Alhamdulillah, sampai saat ini badan kita masih boleh digerakkan. Kaki kita boleh lagi berjalan. Mulut kita boleh mengunyah lagi. Mata kita boleh lagi buka pagi tadi, menunjukkan masih adanya nyawa. Malam tadi saja berapa ramai orang meninggal dunia. Pagi ini pun betapa ramainya manusia meninggal dunia, dikirakan seluruh dunia lah. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan panjangkan lagi umur kita, nyawa kita, sehinggalah masuk ke bulan Ramadan. InsyaAllah tinggal lagi beberapa hari saja. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita tak baca kitab kita 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, memandangkan kita perlu buat persiapan untuk Ramadan. Dan insyaAllah kita akan murajaah ataupun ulang kaji fiqh Ramadan. Jadi bila kita sebut fiqh Ramadan, fiqh ni maksudnya, fiqh ni pengetahuan ataupun kefahaman. Kita nak bincang tentang kefahaman tentang bulan Ramadan ataupun hukum hakam yang berkaitan. Jadi Alhamdulillah kita dapat jumpa juga di sini sebelum Ramadan. Jadi kita ada peluang untuk bersoal jawab. Biasanya bila kita belajar fiqh, benda yang menariknya adalah soal jawab lah. Jadi saya mengharapkan para jemaah sekalian, muslimat sekalian, kalau ada soalan, malu nak tanya direct, nak angkat tangan, tulis. Mungkin soalan tu sensor sikit ke, soalan tu rasa macam remeh, malu nak tanya tapi jadi persoalan, boleh tak korek hidung? Contohlah kan, tertanya-tanya ni nak kena kodok ke dulu, korek hidung dulu tu. Jadi kita pula jenis yang memang menghasilkan banyak tak hidung. Contohlah kan, ada orang tu memang mudah terkumpul. Dia berbeza kan. Ada bulu hidung tu lebat, ada tidak dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan apa pun kalau kita rasa remeh pun boleh ditanya, supaya tidak menghantui anda. Jangan biarkan misteri menghantui anda. Kita nak puasa dengan tenang, kita nak puasa dengan yakin. InsyaAllah kita punya niat hari ini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, yang maha memiliki ilmu. Moga Allah beri kita ilmu dan kefahaman. Allah Ya Hakim beri kita kebijaksanaan. Ya Rashid, Allah bagi kecerdasan akal fikiran dan juga tubuh badan kita. Mudah-mudahan kita ni akan disediakan oleh Allah untuk betul-betul ready nak masuk bulan Ramadan. Dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Sebab belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan akan datang. Jadi Alhamdulillah, saya ni merujuk, saya gunakan buku kitab 206 masalah puasa yang disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji John. Kenal kan Ustaz Muhadir bin Haji John? Selalu juga keluar IKIM, kemudian televisyen pun sama. Dan dia ada mengumpulkan soal jawab, dan menariknya dia akan bawa setiap jawapan tu mesti ada rujukan daripada mana-mana kitab yang muktabar. Kemudian dia akan bagi beberapa pandangan. Kemudian dia akan memberi dalil bagi jawapan tersebut. Jadi subhanallah, saya ni macam iklan secara tak sengaja lah ni kan. Sebenarnya saya bukanlah ada apa-apa kaitan ke dengan kitab ni, dengan ustaz sekalipun. Tapi ada orang yang hadiahkan saya kitab ni. Jadi Alhamdulillah boleh manfaat bersama. Jadi dia soalan dan jawapan. Jadi kita mudahlah. Mungkin soalan yang disusun itulah juga persoalan kita. Ni apa khabar semua ni? Baik, lama tak jumpa kan?
Tapi ada jumpa dekat Facebook kan. Dekat live dan sebagainya. Masya Allah, ada hikmah tu. Lama tak jumpa, lamalah menyulam rasa rindu, insya-Allah. Ke tak rindu langsung ni? Buat-buatlah rindu ya. Supaya saya rasa macam dihargai lah. Okey, subhanallah. Bahagian pertama ni soalan umum. Kefarduan puasa Ramadan. Ini perbincangan bila puasa Ramadan mula diwajibkan. Maksudnya bila ni, masa ni umur Nabi berapa, tahun kenabian berapa ataupun tahun hijrah berapa. Puasa Ramadan telah diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 hijrah. Tahun 2 hijrah. Mengikut Asy-Syarqawi, Rasulullah telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Baginda wafat pada tahun 11 hijrah. 8 bulan sebanyak 29 hari dan 1 bulan genap 30 hari. Ada pendapat yang mengatakan hanya 2 kali atau 5 kali sebulan penuh. Okey, jadi jawapan yang diberikan, bila syariat puasa ni? Syariat puasa ke solat dulu ni? Solat dululah. Solat peristiwa Isra' Mi'raj berlaku sebelum hijrah, iaitu pada tahun ke-11 kenabian. Tak mula lagi kalender hijrah ni. Kalender hijrah mula bila? Tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian. Maksudnya masa umur Nabi 53 tahun barulah berlakunya hijrah, perpindahan daripada Mekah ke Madinah. Jadi siapa yang memulakan tahun hijrah? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Masa zaman Rasulullah tak mula lagi kalender hijrah. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar belum lagi. Apabila zaman Khalifah Umar Al-Khattab, barulah perbincangan dimulakan. Masa tu Sayyidina Umar ni dia terima surat. Banyak berutusan surat dengan raja tu utus surat, raja ni utus surat. Sampai ketika Sayyidina Umar merasakan perlunya ada catatan tarikh. Lalu dia pun kumpul dengan para sahabat. Kita nak mula kalender hijrah, kalender Islam ni nak mula daripada mana? Ada yang bagi cadangan bermula daripada tarikh ataupun tahun Nabi dilantik jadi Nabi, masa umur Nabi 40. Ada yang bagi cadangan pada sekian-sekian, pada peristiwa Isra' Mi'raj contohnya. Tetapi akhirnya yang dipersetujui adalah tarikh hijrah berlaku. Maksudnya penetapan tarikh ini selepas kematian kewafatan Rasulullah beberapa tahun. Sejak itulah permulaannya satu hijrah bermula selepas hijrah Nabi, dan dimulakan disusun oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Khattab ni khalifah. Maksud khalifah ni pengganti kan, pengganti kepada sistem pemerintahan, kepada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang pemimpin yang sangat inovatif. Kalau bahasa kita hari ni, dia sangat berani dan inovatif. Masa zaman Sayyidina Umar lah dibina banyak jabatan. Kalau kita kementerian lah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keselamatan, Kementerian Saliran contohnya, Kementerian Tenaga Manusia, apa-apa kementerian, polis, jabatan-jabatan tu Sayyidina Umar lah yang banyak bentuk. Dia seorang yang sangat inovatif dan banyaklah perubahan. Dan antara keluasan sistem pemerintah Islam ketika itu di bawah zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Kalau saya nak cerita satu kisah kan, boleh ya, selit ya. Sayyidina Umar satu ketika dia mengajak tenteranya. Saya baca dalam sebuah kitab lah, dalam sebuah sirah. Dia mengajak tenteranya untuk membebaskan Masjidil Aqsa, Palestin. Ketika itu di bawah penguasaan Parsi ataupun Rom. Saya tertukar antara dua ni, kuasa besar dunia ketika itu kan. Masih ketika itu Palestin ni, bumi Baitul Maqdis ni masih di bawah penguasaan tu. Lalu Rom ke Parsi, Rom ya. Subhanallah. Kemudian bila Sayyidina Umar mengajak tenteranya, para tentera tak yakin. Para tentera tak yakin dengan banyak persoalan. Mampukah kita? Mereka tentera besar, mereka ada kemudahan yang hebat, mereka kuasa besar dunia. Bila Sayyidina Umar kata tenteranya tidak yakin, Sayyidina Umar tak boleh bawa. Walaupun dia ada tentera yang ramai tapi tidak ada keyakinan, maka tidak boleh bawa.
Akhirnya Sayyidina Umar pergi berdua je. Hebat ke tak hebat Sayyidina Umar ni kan? Dia pergi berdua, dia dengan pembantu dia, dengan menaiki seekor kuda ataupun unta. Begitulah perjalanan. Kalau daripada Madinah, saya tak pasti Madinah ke Masjidil Aqsa, saya tak pasti berapa. Kalau Mekah ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1350 km. Tapi daripada Madinah mungkin hampir samalah, lebih kurang. Kemudian dalam perjalanan tu mereka bergilir. Kejap Sayyidina Umar naik atas unta, sekejap pembantu dia. Bergilir-gilirlah berjalan, naik atas unta, berjalan, turun naik, turun naik. Pembantunya tak mahu, sebab dia pembantu kan, biarlah Amirul Mukminin. Ini bukan main-main khalifah ni. Khalifah bukan sekadar khalifah di Madinah, seluruh negara-negara Islam ni. Masya Allah. Kemudian sampailah dekat dengan pintu gerbang Baitul Maqdis, Palestin. Ketika itu kebetulannya yang berada di atas adalah pembantu, bukan Sayyidina Umar. Jadi masuk dalam kota Baitul Maqdis itu dalam keadaan pembantu duduk di atas unta, Sayyidina Umar berjalan kaki di bawah. Sebab buat giliran kan, ada timing dia lah. Kemudian bila dia mula masuk, tentera Rom ke Parsi ni, Rom ni dah ready dah ni, ramai seramai-ramainya dengan raja, dengan sultan dia. Sebab dengan khabar Sayyidina Umar datang, rupanya datang berdua. Sebab Sayyidina Umar kata dia tidak boleh datang dengan tentera yang tidak ada keyakinan kepada Allah. Tak boleh ada ragu-ragu. Sebab yang memberi kemenangan bukan kerana jumlah yang ramai ataupun kekuatan ketenteraan ataupun kekuatan senjata. Tapi yang memberi kemenangan adalah kekuatan keimanan kepada Allah. Namun takdir Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah sultan tadi, raja tu tadi, terus menyerahkan kunci ataupun maksudnya kunci ataupun penyerahan lah tugu ke apa ke kota Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Mula-mula saya baca, saya ingatkan tertukarlah, ingat Sayyidina Umar atas unta tu tadi tu kan. Kemudian tentera ni pun mempertikaikan, wahai raja, wahai sultan ataupun parlimen, kenapa kamu menyerahkan begitu saja? Sedangkan mereka datang berdua saja. Apa kata raja sultan tu? Dia kata, kerana aku membaca dalam kitab yang terdahulu, banyak catatan-catatan sirah ataupun kitab yang terdahulu, sekiranya datanglah seorang pemimpin yang ketika itu dia berada di bawah, kemudian pembantunya berada di atas, maka serahkanlah kunci Baitul Maqdis kepadanya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Berkat apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perancangan Allah. Wa makaru, mereka merancang. Wa makaru wa makarallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perancangan. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Suatu hari nanti Baitul Maqdis ini akan ditakluk kembali oleh para kufar, orang musyrik, akan ditakluk semula. Berlaku tak hari ini? Berlaku. Sayyidina Umar kata kerana ketika itu umat Islam sudah hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar, hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundur, akhirnya di dalam penguasaan Yahudi, Israel. Kita bukan kata umat Islam di Palestin saja. Kita sendiri pun sangat kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hidup kita ni berjuang apa? Berjuang nak kenal pencipta kita, iaitu berjuang untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita kenal Allah, kita minta dengan Allah kan? Jadi Allah kenalkan dia di sebalik ujian-ujian. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, ujian ataupun nikmat, sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dia kepada kita. Dalam keadaan kita marah kepada seseorang, Allah kenalkan sifatnya, ya afu, ya ghafar, ya tawwab. Dia tu maha pemaaf, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat. Kamu sesama manusia susah nak memaafkan sama manusia, sedangkan bukan kita yang ciptakan anak yang kecilkan hati kita, bukan kita yang ciptakan suami. Kita tak ada apa-apa pun dalam pembesaran manusia yang lain yang menyakitkan hati kita. Tapi Allah yang ciptakan kita, Allah sentiasa memaafkan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah sikit sebanyak tu tiba-tiba tu kan. Ustazah ni kadang suka melencong tapi masih lagi dalam lingkungan ilmu, insya-Allah. Kita faham sebab apa sekarang ni tengah buat renovation surau ni, nak luaskan kawasan muslimat ya. Untuk sambut Ramadan. Kemudian surau ini juga dah naik taraf kepada surau masjid kan. Surau Jumaat.
Jadi solat Jumaat mungkin melimpah ruah lah ni kan. Jadi insya-Allah ada rezeki ni, sedang renovate ni, mudah-mudahan selesai sebelum masuk Ramadan. Insya-Allah. Okey, kita tengok istilah Ramadan. Ketika orang Arab dahulu hendak meletakkan nama-nama bulan, bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas, sebab itulah dinamakan dengan Ramadan, yang bermaksud panas terik matahari. Ada juga yang mengatakan dinamakan Ramadan kerana bulan ini mampu membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi bila sebut nama Ramadan, Ramadan tu maksudnya panas, membakar. Jadi ada ulama mengatakan membawa maksud dia membakar dosa-dosa. Mudah-mudahan Ramadan nanti akan membakar sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Penyakit-penyakit hati yang mengotori hati kita, dia akan bakar semua insya-Allah. Tapi jangan tunggu Ramadan. Saya tunggu Ramadan nak bersih hati. Sekarang ni tak apalah ngumpat lagi. Esok ni baik kita ngumpat sebelum masuk Ramadan. Nanti kita bersihlah dalam Ramadan. Orang masuk Ramadan tanpa menyucikan hati, na'udzubillah, tak jumpa Ramadan tu. Perangai dia bahkan lebih dahsyat, na'udzubillah. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Allah tidak mahu memandang, Allah tak pandang siapa yang berpuasa, yang ni di bulan Ramadan, tapi tidak meninggalkan kata-kata yang keji. Masih berkata keji. Kadang-kadang kata keji ni tak nampak pada mulut, tapi melalui tulisan. Contohnya, kita baru pilihan raya rantau, betul tak? Alhamdulillah, tahniah kepada yang menang. Tahniah juga kepada kedua-dua pihak sebenarnya, masing-masing bekerja dengan keras. Kepada yang menang, insya-Allah kita doakan menjalankan amanah dengan terbaik. Amanah itu bukan hasil daripada undian. Amanah itu hakikatnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perantaranya adalah undian itulah. Dan kepada yang tidak menang pula, meneruskan perjuangan untuk sebagai sebuah kerajaan yang memberi keamanan dan juga kedudukan yang paling terbaik untuk agama Islam kita, insya-Allah. Subhanallah. Doakan baik-baik je semua kan. Tapi saya cuma contohlah. Bukannya orang muda-muda, kadang orang-orang tua pun boleh maki hamun dalam bab politik ni, betul kan? Boleh keluar je perkataan yang keji. Boleh keluar perkataan yang keji melalui tulisan ataupun mulut dia rasa nak marah. Allah datangkan orang yang kita tidak suka, orang yang kita menyampah, orang yang sampai tahap kita rasa benci, contohnya lah kan. Allah nak uji kita ni mampu tak nak menjaga lidah kita daripada berkata keji. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita suka, orang yang kita sayang, tak susah nak jaga lidah, betul tak? Semua yang keluar manis-manis saja. Dengan orang yang kita suka, orang yang kita sayang, orang yang kita sanjung, orang yang kita muliakan. Tapi saat Allah menghadapkan kita dengan orang yang kita sakit hati, kita geram sampai tahap kita rasa tak boleh tengok muka dia. Tapi muka dia jugalah yang keluar dekat Facebook kita, contohlah kan. Cerita-cerita yang kita rasa menjatuhkan maruah umat Islam dan sebagainya. Saat itulah Allah sedang menguji kita, mampu tak kita jaga lidah kita. Walaupun cakap seorang-seorang je. Kan marah seorang, marah seorang. Tapi lidah kita telah menyebutkan perkataan yang keji. Masya Allah. Rasulullah pernah menegur Sayyidatina Aisyah, betul kan? Aisyah masa tu dia sebut, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah yang pendek. Safiyah ni wajahnya pun cantik, antara saingan Sayyidatina Aisyah, tapi dia punya fizikal pendek sikit. Pendek ni bukan hina sangat, cuma yalah pendek. Itu panjang, itu lebar. Itu biasa kan kita kan. Nak mudah ingat. Siti yang mana? Yang rendah-rendah tu, yang rendang tu, sedap sikit kan. Siti yang mana? Yang lonjong tu, mudah ingat. Jadi tapi masa tu Aisyah sebut dengan nada sedikit merendahkan Safiyah. Kemudian Rasulullah bila dengar, Rasulullah sebut apa? Wahai Aisyah, sekiranya kata-katamu itu direndamkan dalam satu lautan, maka lautan itu akan membusuk. Satu lautan akan membusuk. Bukan perkataan maki hamun ni, sebut wawi lah apalah. Kan perkataan-perkataan tu saya baca tu kan. Kes macam-macam. Contoh, kita tahu itu perbuatan manusia. Contoh je saya sebut ni ya, bukannya nak Ustazah ni sebut politik. Contoh. Nak selamat sebut contoh. Tak ada, bukan nak sebut politik. Kan berlaku aksiden kereta polis tu kan. Di Bukit Cedang tu.
Kata polis di Selongkar ke apa, polis di cek tu. Saya ni kadang-kadang ada masanya baca juga komen netizen tu kan. Baru sejam dah ribu-ribu dah komen bawah. Kalau berani bacalah. Semua keluar maki hamun. Maki hamun. Nama semua orang Islam. Nak sebutnya, memang marah, memang tak suka. Contohlah kan, memang marah, memang tak suka. Tapi Allah wujudkan peristiwa itu berlaku. Hikmahnya antaranya nak menguji umat Islam, mampu tak nak menjaga lidah. Ada orang dia marah pun dia tak keluar perkataan keji tu. Dia takkan maki hamun tu. Bukan itu caranya Islam nak tunjukkan kemarahan ataupun nak marah, biarlah marah kerana Allah. Cara petunjuk Allah dapat pahala. Betul kan? Subhanallah. Kita ni di Malaysia ni dah jadi budaya dah maki hamun. Sepatutnya kita membudayakan doa. Betul kan? Doa. Ya Allah berilah dia hidayah. Kita tengok ada pemimpin yang kita tak suka. Ya Allah berilah dia hidayah. Ya Allah, kalau dia dapat hidayahmu, dapat petunjukmu, bimbinganmu, Ya Allah, nescaya ramailah yang akan ikut akhlak dia yang baik. Ini tak, bila ditunjukkan akhlak yang tidak baik oleh sesetengah pemimpin, masa itulah berlumba-lumba untuk memaki hamun berjemaah. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita kata ini sekadar komen saya, siapa yang tak setuju terpulang, minta maaf kalau komen saya ni sekian-sekian. Ya, silakan untuk komen, tetapi semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekadar pendapat saya. Anda feel free to not agree, kan? Anda bebas untuk tidak bersetuju. Ya, tetapi kita tidak akan dilepas daripada akan dihisap dengan apa yang kita komen, apa yang kita tulis, apa yang kita perkatakan. Masya Allah. Sebab itu Nabi kata, orang yang selamat di zaman fitnah akhir zaman ini adalah orang yang banyak diam. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Tapi kalau berkata yang hak, yang benar, cakaplah, dibenarkan, tapi dalam keadaan yang berhemah, berakhlak mulia. Jangan hilang akhlak kita sebagai umat Islam, insya-Allah. Okey, jadi arti puasa as-shaum berartinya menahan diri daripada sesuatu. Dari segi syarak ia membawa maksud menahan diri daripada makan dan minum serta segala yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar waktu subuh sehingga tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Masya-Allah. Okey, hukum puasa Ramadan fardulah wajib. Rukun atau fardu puasa, ada berapa rukun? Berapa rukun puasa? Ada berapa? 2. Walaupun puasa tu lama, kalau semayang tu 5 minit tapi ada 13 rukun, betul tak? 5 minit je 13 rukun. Sunat hayat lagi, sunat ab'ad lagi. Perkara yang membatalkan solat pun banyak. Tapi puasa bukan 5 minit, 13 jam paling kurang. 6 hingga 6, 12 jam, betul tak? Kita akan puasa tu lebih daripada 13 jam setengah. Tapi rukunnya hanyalah 2. Yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Masya Allah. Kenapa niat puasa fardu mesti ada? Niat puasa fardu mesti ada untuk membezakan dengan hanya semata-mata menahan lapar. Ia juga untuk membezakan dengan puasa sunat. Okey, wajib niat. Jadi kita akan bahaskan tentang persoalan yang selalu ditanya, iaitu tentang niat. Niat ni wajib ke setiap malam ataupun cukup sekadar dengan sebulan? Niat untuk 1 bulan. Pertama, jawapannya niat untuk setiap malam itu diwajibkan ataupun pendapat mazhab Syafi'i kita. Pendapat mazhab Syafi'i kita wajib untuk niat itu pada setiap malam. Malam ni bermula daripada apa? Maghrib sampailah kepada Isyak. Minta maaf, Maghrib sampailah kepada subuh. Saya minta maaf. Minta maaf ya, sebab rasa macam kering sikit. Tadi dah banyak bercakap buat live tadi. Okey, jadinya subhanallah, pasal niat tu bermula daripada maghrib sampailah ke sebelum fajar lah, sampai sebelum subuh. Boleh lagi, itu tempoh kita pasang niat. Kalau ikut mazhab Maliki, makasih, tak
tak apa. Tak apa, saya minum dengan ni. Okey, so. Tak izin kejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ikut mazhab Maliki boleh niat tu untuk 1 bulan. Jadi sebaiknya untuk kita boleh dua-dua. Kita ambil dua-dua ya. Nanti malam yang pertama kita dijangkakan akan berpuasa bermula daripada hari Isnin. Betul tak? Isnin 1 Ramadan. Ini tarikh semua orang tahu lah ni, 1 Ramadan. Kalau tanya berapa Syakban pun dah tak pasti ni. Biasanya yang orang takkan lupa 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Seluruh Malaysia lah memang tahu tarikh tu. Kalau dah lepas berapa Syawal tu dah lupa. Ini berapa Syawal ya? Gitu. Jadi nak sebutnya pada masuk je 1 Ramadan nanti, pada malam tu kalau kita solat tarawih dah mula Ahad malam lah. Betul tak? Ahad malam tu dah mula tarawih. Biasanya kalau tarawih berjemaah di masjid ataupun di surau, maka imam tu kan ataupun Bilal akan saling peringat. Kita niatkan untuk 1 bulan, dia kata. Nawaitu sauma qadin. Sauma qadin tu puasa esok hari. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi. Dia kata puasa sebulan Ramadan semuanya hazihi sanah pada tahun ini. Pasang niat semua dia peringat. Lepas tu pagi esok kita bangun sahur, kita pun niat balik ataupun sebelum tidur bang niat kita puasa esok. Ya, takut tak terkejut sahur. Tak boleh kita cakap dekat suami cakap niatlah. Tadi imam dah tolong niatkan. Tak boleh, tak sah. Niat imam dah niatkan tadi untuk semua orang. Tak, niat masing-masing. Imam hanya mengingatkan saja. Takut dia dengar imam baca, ya, selesai. Sah. Dia belakang duk sah. Betul tu imam baca betul tu. Cuma salah makhraj je. Contoh. Benda lain pula yang dia dengar. Rasa tak rasanya. Tapi imam ni tak apalah, kira sah lah tu. Yolah niat imam tu sah, niat kita ni. Jadi bila imam sebut tu kita pun sebut sama-sama, kita pun pasang niat sekali untuk 1 bulan. Mudah-mudahan kalau ada harinya yang kita terlupa untuk niat pada malamnya, malam ni start maghrib sampai subuh, maka dikira bolehlah selamat ataupun diguna pakai yang kita dah niat 1 bulan tu. Masya-Allah. Isu ataupun persoalan tentang solat tarawih, mana lebih afdal, di masjid, di surau ataupun di rumah? Saya tak sempat tak tengok ni kat mana perbincangan ustaz ni. Mana lebih afdal ni? Solat di rumah ke, di surau ke, di masjid? Khilaf ulama ni. Sebelah sini surau, sebelah sini rumah. Dia awal-awal tu dia pegang dulu pendapat afdal di masjid. Lama-lama dia dah mula ngantuk semayang pun dah kiri kanan. Orang perempuan afdal di rumah bang, awak pergilah nanti kejut saya. Dah guna pula dalil yang lain. Awak ni berubah-ubah. Kan? Jadi nak sebutkan di sini, kita tengok sejarah solat tarawih ni. Memang solat tarawih ni solat sunat muakkad yang sangat dituntut hanya berlaku di bulan Ramadan sahaja. Perintah awal Rasulullah salat di masjid. Rasul salat di masjid. Bila Rasul salat di masjid, kemudian ada je yang ikut di belakang Rasulullah. Rasul salat, Rasul pusing tengok ramai jemaah di belakang. Hari yang kedua, Rasul salat di masjid juga. Tengok bertambah ramai yang ikut Nabi salat di belakang. Masuk hari yang ketiga, lagi ramai. Akhirnya hari yang keempat, Rasul tidak keluar daripada rumah. Rasul tak keluar daripada rumah. Dan jemaah duduk menunggu dalam masjid apa ni? Masjid apa ni? Masjid Nabawi itulah. Kan Nabi tak keluar-keluar, mereka tunggu sampai dekat hampir subuh. Maksud bukan hampir sangat lah. Maksudnya mereka tunggu tak solat. Kenapa Rasul tak keluar? Kenapa Rasul tak keluar? Tunggu ni. Kemudian Rasul pun keluarlah pada waktu yang sebelum subuh, bukan dekat sangat lah, sebelum sahur dan sebagainya. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, kami menunggu kenapa kamu tak keluar seperti malam-malam sebelumnya. Rasul kata, sekiranya aku meneruskan sehingga malam-malam seterusnya,
Aku bimbang solat tarawih ini diwajibkan. Akan jadi wajib. Jadi kalau peringkat wajib, dia akan membebankan kepada umatku. Bebanlah kepada umat Islam kalau wajib. Yang kedua, dibimbangi, ia akan jadi wajib pula di masjid. Maka itulah di antara sirah, salah satu sirah sejarah yang saya baca. Dan kalau kita baca seterusnya, zaman Sayyidina Umar lah bermulanya solat tarawih ni, kebanyakannya, hampir semuanya ditunaikan di masjid. Lalu perbincangan ulama pembelaku dalam bab kedudukan mana lebih afdal, setakat pembacaan saya lah, saya baca, saya rujuk, saya buka juga pendapat-pendapat mufti, tengok pendapat ulama muktabar, afdal solat tarawih itu adalah di masjid. Ataupun kita ni dekat dengan kita surau, maksudnya afdal lagi berjemaah di masjid ataupun di surau, mengimarahkan bulan Ramadan. Dan di situ juga nanti adanya kadang-kadang tu tazkirah diselitkan dan sebagainya kan, pendek ringkas saja. Dan persoalan wanita pula dah pernah dijawab banyak kali dah ni. Wanita ni afdal di rumah ke di masjid? Sama juga jawapan sesetengah sebahagian besar pendapat ulama. Afdal wanita itu solatnya di masjid ataupun di surau dengan syarat. Kalau memenuhi syarat ni, maka afdalnya di masjid ataupun di surau. Sekiranya tak memenuhi syarat, maka afdalnya di rumah. Syarat yang pertama, selamat daripada fitnah. Dia boleh menjaga maruah dirinya. Fitnah ni auratnya dijaga. Dia datang dalam keadaan tidak menimbulkan keresahan rakyat. Macam tu kan. Keresahanlah kepada lelaki-lelaki yang lain, tidak mengganggu khusyuk dan sebagainya. Kalau dia pergi ke masjid macam dah nak pergi kenduri kan, dia punya lawa tu lah kan, lepas tu saja melintai-lintai depan imam. Imam pun Al-Fatihah ulang berapa kali tak tahu kan, duduk terbayang-bayang tu. Lepas tu dia pergi nogo pula imam. Imam apa khabar? Imam tu tergiang-giang, apa khabar, apa khabar, apa khabar, apa. Yelah, kita cakap takkanlah sampai macam tu Ustazah. Subhanallah. Sebab apa? Kita tahu fitnah, ujian yang paling berat bagi lelaki, tak kira lah, adalah fitnah wanita. Sebab itu kita dilarang untuk melembutkan suara kita, melunakkan suara. Itu disebut dalam firman Allah tu, janganlah dilunakkan suara kamu wahai para wanita, sehingga kan ada penyakit dalam hati manusia yang berpenyakit. Maksudnya hati kita ni memang ada sakit, timbul tambah penyakit lagi. Sebab itu bila perbincangan tentang bab bagi salam, kita pun kalaulah salam kita boleh timbul fitnah, tak afdal bagi salam kan. Bertembur datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Balik rumah lain, Assalamualaikum. Salam nak masuk rumah lain pula, Assalamualaikum. Buka pintu, dengar tak saya bagi salam? Marah dengan suami, tinggi pula. Awak buat apa? Gimana? Tidur? Macam tu kan. Tapi bila bertembung dengan jiran-jiran lelaki, Assalamualaikum. Subhanallah. Kalaulah ada penyakit lah tu kan, ya Allah sejuknya hati Hajah ni, walaupun umur dah sekian, ya Allah sejuknya hati. Suami dalam rumah panasnya hati, nengok insiden dengan jiran kamai lembut lagi. Gitu. Sebab itu ya, kalau bagi salam tu memanglah pahala, memanglah afdal. Tetapi kalau sampai boleh menimbulkan penyakit hati, tak afdal dah. Contohlah kan orang nak mengawak, Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Nak jawab ke? Waalaikumsalam. Tak payah jawab lah. Dia bukan bagi niat untuk doakan kesejahteraan, tapi nak memulakan maksiat. Dia kan bagi salam kot belakang, kita pun pusing. Waalaikumsalam. Makcik rupanya, dia cakap. Daripada belakang ingat orang muda. Rupanya wan. Dia pun tak jadilah tu. Okey, nak sebut tu apa tadi tu, berkaitan dengan apa sebenarnya sampai ke situ tu ya? Afdal, Masya Allah. Para jemaah sekalian, pergi ke rumah Allah, buatlah cara sedang menuju ke Allah. Kita sedang menuju ke rumah Allah, kita sedang menuju kepada Allah.
Jadi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, jagalah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Takut tak jumpa Allah di masjid, jumpa kawan-kawan je. Lepas tu buat maksiat pula mengumpat. Lepas tu duk mengutuk imam pula. Terkena pula imam tua malam ni kita ya. Nasiblah. Imam tua pun okey, subhanallah, masya-Allah, betul kan? Ada yang tu pilih-pilih imam. Tengok jadual. Tak imam ni saya nak pergi bang, tak imam ni minta maaf lah. Saya semayang kat rumah. Itu sebenarnya yang menguji. Lagi susah ibadah kita, lagi tinggilah pahalanya. Betul kan? Okey, jadi kita boleh pergi ke masjid ataupun pergi ke surau, masya-Allah, jaga aurat, jaga pergaulan, jaga batasan tempat masuk tu, jangan berebut dengan orang lelaki kan. Tu tempat masuk ada pagar orang perempuan kan. Tapi ramai juga nak mudah tu dia berebut je tu. Lepas dah siap solat tu, melawar-lawar pula ada juga. Kan masa tu moreh kan. Melawar-lawar dia sempat tu sapu ni sebelum nak keluar moreh tu. Tak tahu nak tarik perhatian siapa. Datang rumah Allah nak tarik perhatian Allah, nak tarik perhatian para malaikat. Tapi kalaulah ada niat lain, tetap nak menarik pandangan manusia, na'udzubillah, Allah memalingkan pandangannya daripada kita. Na'udzubillah. Boleh jaga tu. Lepas tu di masjid itu adanya menjadikannya ibadahnya lebih baik daripada di rumah, maka afdal di masjid ataupun di surau. Ini pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun sama. Begitu juga kita tengok perbincangan tentang ulama, bincang tentang kedudukan hadis yang kata afdal solat wanita itu di rumahnya, di biliknya dan di tempat paling sunyi. Ya betul, itu hadis yang sahih juga. Kemudian ada hadis-hadis yang lain juga menggambarkan tentang Rasulullah menggalakkan, membenarkan. Ada satu ketika isteri Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, suamiku sangat cemburu, dia halang aku pergi ke masjid." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Jangan kamu halang isteri-isteri kamu ataupun wanita kamu ke rumah Allah." Kemudian ada pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di manakah saf? Apakah saf yang paling afdal bagi wanita?" Rasul jawab apa? Yang paling akhir, yang paling belakang lah saf paling afdal. Jangan kita pun berebut belakang, ngundur. Tak ada nak depan. Kita dah ada tabir tu, tak apalah duduk depan. Maksudnya dalam keadaan yang terjaga. Tapi bagi yang tak ada tabir, masjid-masjid yang tak ada tabir, jadi kalau kita rasa kita boleh menimbulkan fitnah wajah kita dan sebagainya kepada lelaki memandang, kita duduk barisan belakang yang mana tak nampaklah wajah kita tu. Contoh kalau dekat sini Masjid Husin kan, Masjid Husin kan, dia kan tak ada tabir. Saya bukan nak mengata dekatlah Masjid Husin ni, bukan apa. Kita kadang bila duduk depan, kita rasa tak selesa bila jemaah lelaki yang lalu lalang, betul kan? Sebab jaraknya tak jauh sangat. Maka boleh saja kita rasa tak selesa, tak sedap hati, biarlah depan tu makcik-makcik. Betul tak ni? Sebab kita tahu hati kita ni. Bukan kita kata makcik kurang menarik, makcik duduk depan. Langsung makcik itu kan tak datang dah esok. Sodeh kena cakap macam tu. Okey, tentang kedudukan kanak-kanak. Kanak-kanak yang mumayyiz, yang bersih suci boleh duduk satu, tak membutuhkan soft kita. Tapi kalau kanak-kanak tu ada pakai pampers budak, tak boleh. Sebab apa? Dia menanggung najis. Jadi ada yang letak kata kanak-kanak rasa tak selesa. Kadang kita yang rasa muda ni kan, bukan kata nak perasan, tengok kat cermin, lawa ni. Rasa lawa lah kan. Contoh lah. Allahu Akbar. Benda ni kadang-kadang tu benda tu kita rasa tak sedap hati, kita sendiri tak boleh jaga hati kita. Padahal orang tu tak tengok pun, kita rasa semua orang duk tengok kita. Perasan, mai perasan tu kan. Kita pun rasa tak tenang, rasa tak khusyuk apa. Jadi kita pandai-pandailah cari soft yang kedua, ketiga, keempat ke. Biarlah di hadapan tu orang kuat-kuat iman. Masya Allah. Jangan cakap tua kan, orang kuat iman lah. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengok di Masjid Nabawi dan juga Masjid Nabawi, memang ada dinding, lagi tak nampak apa-apa, betul tak? Masjid Nabawi dia punya dinding tu tebal kan, tak nampak jemaah lelaki, langsung tak nampak, kecuali yang semayang di bahagian beranda. Tapi kalau Masjidil Haram tak ada kan. Masjidil Haram tak boleh nak dibuat tabir. Sebab apa? Sebab ada Kaabah.
Lepas tu Kaabah tak boleh buat jadual. Ini waktu lelaki, ini waktu perempuan. Tak boleh. Jadi bila solat tu, suasana di Masjidil Haram tu tak boleh nak buat takbir. Sebab apa? Bila masa waktu akan solat di mana-mana. Tapi ada kawasan muslimat tak bercampur, ada kawasan muslimin. Subhanallah. Dan suasana di Masjidil Haram ni memang berbeza. Sebab kita akan berhadapan dengan kiblat kita yang real, iaitu Kaabah. Kita duduk jauh ni, kita tak rasa aura. Jadi masa tu masing-masing pun jiwa memang fokus kepada Kaabah. Berbeza kita dengan masjid, dengan rumah Allah ni dan sebagainya. Kita di sini. Jadi sebenarnya isu tentang tabir apa semua ni, tabir macam ni, tutup habis pun Alhamdulillah. Yang penting sampai pendengaran kita dan kita tahu pergerakan imam. Kalaulah surau masjid tu tak nampak pergerakan imam, itu yang kena buka sikit lansir, supaya tak adalah kita ni lebih imam ke ataupun imam tak nampak ni. Tapi kalau dah dengar, dah tahu pergerakan imam, kalau kita guna langsir ni pun tutup ambil pun Alhamdulillah, tak terputus jemaah tu. Yang kata tak boleh tu duduk di bahagian asing, tak nampak pergerakan, kemudian tak dengar pula, jadi boleh terputuslah jemaah tu. Masya Allah, subhanallah. Okey, tapi ada orang dia kata buka agak sikit kan, buka agak sikit, tak apalah. Lepas tu kita rasa kita tak boleh duduk yang tempat buka tu, kita pun carilah tempat yang terselindung sikit. Kita tahulah pasal hati kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ia boleh jadi panduan sikit. Sebab Rasul singgi jawab, kalau orang yang berhujah, wanita ni jangan pergi masjid. Ada yang kata wanita ni solat di masjid, di surau ni, pahala dia sama je dengan rumah. Maksudnya tak dituntut perempuan pergi masjid. Persoalan yang lain kita boleh tanya, habis tu kenapa ada ruang solat untuk wanita? Disediakan untuk siapa? Untuk wanita kan? Dan ruang solat untuk wanita ini bukan sekarang je, zaman Rasulullah pun dah disediakan. Kemudian di seluruh masjid seluruh dunia mesti ada ruang untuk wanita. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun disediakan untuk wanita. Maksudnya memang wanita digalakkan untuk datang masjid, tapi dengan menjaga syarat-syarat tadi itulah. Tapi kalau kita rasa bila kita datang ke masjid timbul fitnah, maka lebih afdal di rumah. Itu timbul lebih afdal di rumah. Boleh timbul fitnah. Kita baru saja kematian suami, kita baru saja balu, kita baru saja janda. Kalau waktu iddah memang tak boleh lah. Nak telefon iddah tak boleh, nak pergi surau, nak pergi masjid tak boleh. Kena jaga betul-betul. InsyaAllah sebab kita nak pergi masjid sangat, dapat pahala yang sama. Jadi kodlah kita ni memang dikurniakan sekian-sekian, memang selalu jadi fitnah, maka lebih afdal lah kita di rumah. Okey, ada soalan tak ni? Okey, kita tengok. Boleh ke sambung sikit lagi? Boleh dalam 10 minit ke ya? Dah bunyi loceng tu kan Ustazah. Kalau dekat sekolah, cikgu kena tunggu keluar tu. Bunyi loceng je, tutup, tak ada penutup, tunggu keluar. Tapi ni tak ada bekerja kan. Kecuali yang nak masuk kelas bahasa Arab. Ada kelas bahasa Arab ke lepas ni? Siapa yang rasa nak cepat-cepat kelas bahasa Arab, boleh dah bergerak-bergerak sikit. 10.30 kelas bahasa Arab. InsyaAllah. Okey, kenapa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa? Haid tidak boleh berpuasa kena ta'abudi kerana perintah syarak begitu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Haramlah. Di antara puasa dan jemputan, mana lebih afdal? Kalau puasa sunat sekarang, puasa Sya'ban. Sunat Sya'ban kan? Lepas tu tiba-tiba ada jemputan. Jemputan sepenuh Ramadan. Ini juga masyarakat kita sekarang dah mula. Saya dulu, masa kerja dulu kat Jabatan Agama lah kan, sebelum Ramadan, ada ramai orang buat makan-makan. Kat sini buat tak macam tu? Kan ada rumah ni buat makan sempena Ramadan, dia kata. Sempena nak sambut Ramadan. Siapa buat tu jangan lupa jemput saya ya. Kan? Nombor telefon boleh dapat daripada Puan Safura, Hajar Safura. Macam tu sekali lah tu. Okey. Kalau dulu di jabatan dulu, setiap bahagian tu, kejap bahagian halal, buat jamuan sempena Ramadan. Kejap bahagian ni, Jabatan Agama ada 7 jabatan, semua jabatan buat jamuan sempena Ramadan, jemput bahagian-bahagian lain, buat makan-makan sebelum Ramadan. Ada juga macam tu. Kadang mungkin kita ni kan berkumpul keluarga ni, kumpul anak beranak lah, sebelum Ramadan berkumpul sekali. Lepas tu buat doa selamat ke apa ke, wallahualam. Bertembunglah pula kita, kan kita puasa Sya'ban ni,
Kemudian ada jemputan. Mana lebih afdal ni? Teruskan puasa ke terima jemputan? Laju terima jemputan. Tengok menu Ustazah, tengok menu. Time menu tu dikata nasi Arab ni. Lepas tu ada laksa Penang. Lepas tu, ui menu sedap belaka. Bang, saya rasa kan saya pernah dengar afdal terima jemputan. Tiba-tiba. Kalaulah yang jemput tu, jemputlah ada buat makan sikit sepenuh Ramadan. Tapi kita nasi lemak je. Saya ingatlah Ustazah ada ajar afdal kita teruskan puasa. Lagipun nasi lemak je, mengikut selera kita kan. Jadi benda ni disebut dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab menerima jemputan ketika puasa sunat. Nabi SAW menjawab dalam satu hadis. Nabi kata, ketika kamu sedang berpuasa, patut terima jemputan. Nabi kata, kamu boleh berbuka puasa dan terima jemputan, dan ataupun kamu mendoakannya. Subhanallah. Bahkan ada hadis yang lain tu afdal teruskan puasa lalu mendoakan. Kalau mampulah, kalau dah tergoda sangat tak ada masalah puasa sunat. Kan tergoda sangat, ya Allah Engkau lah paling maha mengetahui hakikat diriku ya Allah. Aku tidak mampu ya Allah. Maksud tu luar perasaan pada Allah tu kan. Ya Allah, bukan dan tak nak puasa ya Allah, esok insya-Allah. Macam tu. Esok ada jemputan lain lagi pula. Lagi sedap pula. Okey. Tapi nak sebutnya, walaupun jemputan kenduri kahwin sekalipun, kebetulan kita ni berpuasa sunat, Rasulullah kata boleh saja sama ada kamu berbuka dan lalu makanlah, ataupun kamu mendoakannya. Pergi juga, tak payahlah nak heboh-heboh dan puasa ni asal orang jumpa dan puasa makanlah, dan puasa makanlah. Kita senyap-senyap saja kan, menyembunyikan puasa kita. Kemudian bila mungkin tuan rumah tanya, dah makan dah, alhamdulillah. Maksud kita sahur tadi itulah. Kita bukan nak menipu. Tapi kita kadang orang yang rapat dan puasa, bungkuslah. Dan bawa dah tu mangkuk tingkat tu. Ni kalau saudara mara boleh buatlah kan. Jadi kadang kita cuma jumpa tuan rumah, moga diberkati Allah majlisnya, diberkati Allah perkahwinan anaknya, diberkati Allah. Subhanallah. Maksudnya dua-dua pilihan, bukannya afdal makan, bukan afdal buka puasa. Nabi sebut dalam hadis tu, sekiranya kamu berbuka maka makanlah pun boleh, ataupun kamu teruskan berpuasa maka berdoalah untuk orang yang menjemput. Kita pun kalau macam puasa Syaban ni, orang tak ada masalah, tak kecil hati kalau kita cakap, minta maaf saya puasa, minta maaf, tapi saya doakan supaya diberkati Allah, dilimpahkan rezeki pada ni majlis, dirahmati Allah. Okeylah tu, subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila bertembung tu kita buatlah pilihan yang tepat. Mengikut selera ke mengikut iman? Kalau ikut selera pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kanak-kanak umur 10 tahun tidak mahu berpuasa. Kalau tak balik, tak wajib berpuasa. Balik wajib berpuasa. Puasa kanak-kanak sah ke tidak? Sah. Dan diterima ke tidak? Diterima. Dapat pahala? Dapat pahala. Masya Allah. Bukannya kita kata dia tak balik lagi tak dapat pahala. Tak, tetap dapat pahala. Masya Allah. Lailatul Qadar di tempat yang berbeza. Ni soalan yang lain. Balik sembuh, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan juga rukun-rukun puasa kita dah, perkara yang membatalkan puasa. Secara ringkas ya kita sebut antara soalan yang masyhur, yang selalu orang tanya, minta maaf lah, orang muda suka tanya soalan ni. Saya cuba jawab dengan ilmiah ya, bukan saja nak seronok-seronok nak jawab soalan ni. Sebab apa? Saya jawab ni mungkin orang live bulan Ramadan, sebelum Ramadan, tengah-tengah puasa, ramai orang muda akan mesej PM soalan ni. Ustazah, boleh batal ke puasa saya semalam? Kami berpeluk, kami rengan-rengan Ustazah, kami ada cium-cium, batal tak puasa? Batal tak? Batal. Peluk-peluk batal. Tak batal lagi ya, peluk, cium. Confused tu kan? Ui, sudah. Ingat balik zaman muda dulu ni, kau nak kena qada ni. Kan?
Okey, pernah satu ketika seorang sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah soalan inilah. Rasul kata tak boleh. Maksudnya Rasul bolehkah bercumbuan di siang hari Ramadan? Tahu tak kenapa soalan ni makin banyak hari ni? Janganlah kecil hati pula saya sebut ni, bukan saya tahu siapa-siapa ni. Perasan tak? Banyak sangat walimah kenduri kahwin ni. Bulan Syaban, bulan Rejab, hampir setiap minggu pun ada kenduri kahwin hujung minggu. Betul tak? Sebab itu bila orang baru kahwin ni, pasangan baru kahwin, baru pengantin baru 2 bulan, baru 3 bulan, lepas tu masuk bulan Ramadan, hari bekerja boleh tahan lagi, dia kata Ustazah. Hari hujung minggu tu duduk kat rumah, sebenarnya nak sentuh-sentuh je, lepas tu terlajak, break tak makan dia. Sebab itu sunat walimah ni, akad nikah ni selepas bulan Syawal. Rasulullah nikah dengan Aisyah pun bulan Syawal. Tapi bila buat akad nikah ataupun walimah bulan Syaban, bulan Rejab, memang mencabar pasangan anak muda ni. Ingat tak masa kita muda dulu macam mana? Ke sama ya macam sekarang? Lain kan? Betul tak? Zaman muda baru dapat, Masya Allah, zaman bercinta hangat, gelora nafsu tu kan, memang lain, jauh berbeza. Sebab itu bayaran kafarah tu semakin meningkat. Semakin meningkat bayaran kafarah. Maksudnya makin ramai anak muda kita ni yang baru kahwin ni terbabas ni siang hari Ramadan ni, hujung minggu pula kan. Masya Allah, subhanallah. Lepas tu tertengok pula on the way balik kerja tu, tertengok maksiat contoh. Lepas tu terangsanglah pula contoh lelaki ni kan, terangsang balik cuma nak gosok-gosok, lepas tu terbabas. Satu ketika ada seorang muda tanya, ya Rasulullah, bolehkah bercumbuan di siang hari Ramadan? Rasul kata tak. Maksudnya tak boleh. Ada pula lelaki yang kedua, dia tua sikit, tanya, Rasul kata boleh. Kenapa beza? Sebab orang muda biasanya tidak mampu menahan nafsunya. Jadi muqaddimah, ringan-ringan pun tak dibenarkan. Itu istilah yang selalu saya gunakan. Tahun lepas pun sama, break tu makan ke tak? Sebab itu Rasulullah, Aisyah bila ditanya, Aisyah cerita Rasulullah mencium isteri. Rasul pun ada cium dia di siang hari Ramadan. Tapi Aisyah kata Rasulullah sangat kuat menahan nafsunya. Rasulullah sangat kuat menahan dirinya. Rasul boleh tahan dirinya. Sekadar cium mungkin dengan rasa kasih sayang, sekadar itu sahaja. Tapi kalau anak muda yang tak mampu mengawal, mula-mula dengan kasih sayang, lepas tu dah pun rasa keinginan. Dan keinginan tu bukan benda yang diharamkan, betul kan? Sebab itu sangat istimewa puasa bulan Ramadan. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Allah berfirman kan, Allah berkata, Allah berfirman, hambaku meninggalkan makan dan minum dan nafsunya dan syahwatnya keranaku. Kerana itu puasanya untukku dan aku akan membalasnya. Masya Allah. Jadi ulama bincang, adakah solat bukan untuk Allah? Adakah sedekah bukan untuk Allah? Semua ibadah adalah untuk Allah. Tetapi Allah sangat memuliakan, Allah sangat menghargai kepada hambanya, iaitu kita lah, yang tinggalkan makan minum bukan sebab tak ada makan dan minum. Makanan banyak, dalam peti banyak, duit banyak, tapi kita sanggup tinggalkan 13 jam itu kerana Allah. Dan siapa orang muda ke orang tua meninggalkan syahwat dia kerana Allah, sedangkan dia boleh buat je senyap-senyap dalam bilik, lepas tu keluar macam biasa, buat macam puasa. Padahal boleh je masuk dalam tanda makan KFC ke, makan-makan, keluar buat lapar balik. Sebab puasa ni ibadah yang tak nampak. Kalau solat nampak, sedekah nampak, bayar zakat nampak, betul tak? Tapi puasa tak nampak. Dan puasa adalah satu ibadah yang selamat daripada riak. Ada ke orang boleh riak? Saya puasa, alhamdulillah hari ni saya puasa. Orang pun tengok dia. Semua orang puasa lah. Yelah saya puasa. Semua orang puasa lah. Puasa Ramadan ni selamat daripada riak. Tak ada orang nak riak dia puasa ke, tak ada. Sebab semua orang berpuasa dan ia jadi wajib. Dan orang tak tahu dia sedang buat ibadah 13 jam, dicatat pahala-pahala. Nampak buat nyapu, nampak biasa dua rehat, tapi dicatat pahala. Subhanallah. Dan siapa yang nak membatalkan puasa manusia pun tak nampak, betul tak? Sebab itu Allah kata puasa itu untukku, dia menahan lapar dan dahaga syahwatnya kerana-ku. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada hadis yang lain Nabi sebut Allah sangat mencintai orang muda tetapi meninggalkan nafsu mudanya kerana Allah.
Maksudnya dia muda, ada nafsu muda, tapi dia kerana takut pada Allah, dia meninggalkan nafsu mudanya. Sebab itu kita tengok, kalau sekadar bercumbuan sahaja, tapi bercumbuan itu tidaklah sampai bertukar air liur. Kalau bertukar air liur maka batal puasa. Faham ya? Jadi kalau bercumbuan biasa, peluk sampai keluar air mani, batal puasa. Sekadar peluk-peluk, ustazah kami tak buat pun jima', kami tak berjima' sehari Ramadan, kami berpeluk tapi suami tak mampu menahan, akhirnya dia lepaskan air mani. Perlu bayar kafarah ke? Perlu apa? Kalau mimpi basah siang hari Ramadan, tak perlu, puasa tak batal. Sebab tak sengaja tidur kan, mimpi mana boleh kontrol. Sebelum tu dia tengok ada benda yang merangsang, dia pun tertidur, akhirnya dia mimpi basah. Bangun-bangun tengok basah kan. Lepas tu mimpi basah, maka tak batal puasa sebab tak sengaja. Tapi kalau sengaja melakukan onani di siang hari Ramadan, batal puasa, dikira sengaja membatalkan puasa, berdosa besar dan ada azab yang sangat berat. Gambaran di dalam neraka orang yang membatalkan puasa. Sebab itu orang yang tahu berik dia tak makan, dia tak mampu menahan keinginannya, awal-awal lagi muqaddimah, berpeluk, bercium tu sendiri dah pemula haram. Sebab dah ada history dan dia tahu dia tak mampu nak mengawal. Jadi awal-awal lagi dah kena sekat. Ada orang tanya, ustazah nak buat macam mana? Kami baru kahwin. Pakai je kain semayang tu sepenuh masa. Biar betul ustazah. Saya dah buat tak berjaya juga, pakai kain kapan dah pula. Tu gurau-gurau je lah. Sebenarnya saya bagi tahu ustazah macam mana. Jadi walaupun dengan suami dalam rumah, pakailah pakaian yang manis, yang solehah. Ustazah kan dalam rumah dah, kalau suami tak boleh nak menahan, tak payahlah pakai seksi. Bulan Ramadan ni pakai, saya biasa pakai gini, kami kan berdua dah. Kalaulah itu menaikkan, merangsang nafsu suami, maka keluar tandas tu pakai baju siap-siap. Faham tak? Nak keluar tandas lepas mandi, pakai baju dah siap-siap. Sebab apa? Nak jaga batasan ni. Allah sangat mencintai ni mereka yang meninggalkan, melawan hawa nafsu ni, isteri ni. Suami kata, kenapa kau siap-siap? Nak jaga, saya jaga diri saya jaga awak. Kalaulah akhirnya terbabas kan, wajib bayar kafarah. Berlakunya jimat sehari Ramadan, berdosa besar, kena solat taubat, kena bertaubatan nasuha, bayar kafarah. Wajib qada bagi kedua-duanya, tapi bayar kafarah wajib suami saja. Bukan dua-dua kena bayar kafarah, suami saja bayar kafarah. Subhanallah, alhamdulillah. Itu soalan yang masyhur, suka orang tanya. Okey. Lepas tu ada orang kata kalau keluar lendir sahaja, iaitu air mazi je, sebab terangsang keluar air mazi, batal tak puasa? Tak batal, selagi mana tak keluar air mani. Tapi kalau dah jadi rutin, dia jadi buat benda tu, maka ia mengurangkan pahala puasa sebab dia melayani nafsunya. Ada soalan tak? Pasal korek hidung tu kan. Korek sikit-sikit, luar-luar ni tak batal puasa ibu-ibu sekalian. Koreklah. Allahu Akbar. Koreklah dengan tenang ya. Korek. Telinga gatal sikit je. Yang tak boleh tu kalau dah masuk satu jari tu kan. Tak adalah satu jari. Kita gatal ni hujung-hujung je. Sebab ada orang dia takut sangat, dia memang tak korek. Bila dia nafas keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk. Orang dah bercakap ni keluar masuk kan. Anak-anak kita kadang kita perasan, kalau suami kita, kita boleh tegur, bang ni ada nampak tu, betul tak? Tapi kalau orang luar, jadi kadang-kadang tu orang tengok dia bekerja kawasan yang berdebu, lagi banyak tai hidungnya kan, kawasan industri ke apa ke. Jadi boleh saja di bahagian rongga luar ni, yang tak boleh memasukkan sesuatu ke rongga dalam tu, sebab dia bersambung dengan perut. Puasanya apa-apa yang masuk membatalkan puasa. Masuk tu dia bersambung dengan perut. Solat pula apa-apa yang keluar membatalkan solat. Terbalik dua tu. Apa-apa yang keluar membatalkan solat. Kentut, bercakap, apa-apa yang keluar lah membatalkan solat. Kentut memang tak batal lah puasa. Kalau nahan habislah bergelora tu kan. Apa-apa yang masuk membatalkan puasa, apa-apa yang keluar membatalkan solat. Faham ya? Terkencing masa semayang, terkentut masa semayang, apa-apalah, terketawa masa semayang, menguap, bunyi suara, batal.
Tapi kalau nahan-nahan tak keluar suara ataupun bunyi juga tak apa. Kalau okey, ni cium dia keluar suara. Jadi apa-apa yang masuk ke rongga terbuka saja membatalkan puasa. Apa rongga terbuka? Telinga, lagi mulut, lagi apa lagi? Hidung, rongga terbuka. Lagi di bawah tu, antara dua tu, kubur dan dubur tu, depan dan belakang tu. Subhanallah. Oh, bunyi motor. Dia bagi dia sedap lah tu bunyi macam tu. Okey, kubur dan dubur. Kan depan dan belakang tu kalau masukkan sesuatu. Sama ada dimasukkan tiba-tiba nak buat pap smear siang hari Ramadan. Nak cek pap smear, batal tak? Batal. Pap smear tahu kan nak cek pangkal rahim semua tu. Tapi kalau darurah, doktor kata kena cek puan, kita kena masuk kamera, tak dikira sebagai sengaja membatalkan puasa, tapi puasa tetap batal. Sebab kita dah masukkan sesuatu tu, tapi dia tidak dikira, insya-Allah tetap dapat pahala, nanti qada lah. Tapi kalau saja-saja doktor saya nak cek pap smear, sebelum Ramadan tak ada nak ceknya. Kalau doktor ni muslim, puan ada keperluan ke? Tak adalah, sajalah nak cek, tunggu lepas raya lah ya puan. Kalau yang doktor muslimah lah yang faham kan. Okey, jadi memasukkan ke rongga dalam itulah yang membatalkan puasa. Titis air more, pedih-pedih tak ada. Kalau bulan Ramadan, bulan lain tak ada nak titis, bulan Ramadan sibuk titis pula kan. Tapi kalau titis dalam jumlah yang keperluan, walaupun rasa macam pahit tu mata tak bersambung dengan leher. Mata dia tak bersambung dengan saluran makan. Cuma memang akan rasa pahit. Rongga mata tak bersambung. Hidung, telinga memang bersambung dengan saluran makan. Tu kadang ada wayar masuk ke hidung kan. Telinga pun sama, dia bersambung dengan hidung. Kadang kita termasuk air banyak, keluar air ke hidung kan. Maksud dia bersambung dengan rongga makan. Inject semua tak ada masalah. Injection. Tapi drip air tu membatalkan puasa. Sebab drip air tu dia bagi tenaga dan dia bagi kenyang. Sebab tujuan dia tu memang untuk tu. Jangan sehari Ramadan doktor saya rasa lemah, drip air lah sikit. Tak boleh ya. Ada nak tanya? Okey. Istinja, lepas tu nak bersihkan masuk ke dalam sikit. Okey, contoh orang yang beristinja, dia dah terbiasa sebab ada banyak lendir ataupun keputihan. Ataupun dia ada masalah tu lah, air keputihan lah. Maka bila bersih tu kan kita masuk, kita jangan masuk terlalu dalam, sebenarnya cukup bahagian luar je. Hanya menggunakan air yang lebih sedikit. Jangan terlalu masuk jari ke dalam, sebab dibimbangi puasa kita akan batal. Buang air besar. Jadi buang air besar pun sama. Kadang tu jangan membiasakan diri kita mengorek masuk ke lubang. Nanti kita punya daya kemutan tu akan terganggu. Jadi cukup kita basuh bahagian luar. Lepas tu kita pun kita biasalah dalam puasa tu kan kita kemut kan, supaya tutuplah lubang najis buang air besar tu. Kemudian kita basuh bahagian luar sahaja, jangan dikorek sampai ke dalam. Membersihkan dubur dan kubur ni, ketika buang air kecil ni jangan mengorek sampai ke dalam. Sebab bila kita mengorek tu bimbang masuknya bakteria atau kuman ke dalam. Okey. Okey, dengar je azan fajar. Ya Allah, tak niat lagi. Masuk je azan, dah masuk fajar. Siapa yang masa semalam pun ada perbincangan baca dalam satu kitab tu. Kalau siapa yang contohnya lepas sahur, lepas dah siap sahur waktu imsak, tiba-tiba suami panggil kan, yang kejap lah, dan sempat lagi ni kita ni, ajak masuk bilik. Contoh kan, masa tu lah dia kata kejap lagi ni dah tak boleh, kejap ni boleh. Dia pun bersama, tengah bersama tiba-tiba dengar azan. Wajib menyudahkan immediately masa tu juga. Bukannya kata nanti sampai habis azan boleh lagi ni. Tak boleh, dengar je azan immediately stop terus. Ataupun tengah makan. Makan. Kan makan. Tiba azan. Sebab rupanya jam mati pukul 5.40 tadi. Jam berhenti. Jadi orang suami tanya, ada waktu? Ada lagi, baru 5.40. Ada 15 minit lagi. Tanya lagi, ada lagi. 5.40 baru. Okey. Tumbuk sampai belacang pula.
Sambung makanlah apalah. Biskut tu saya teringin tu. Tiba-tiba tengah kunyah-kunyah dengar azan. Wajib berhenti, keluarkan makanan. Sebaiknya yang lebih kuat pendapat kena keluarkan. Sebab dengar azan masuk fajar. Jadi soalannya kalau niat masa tu bila azan baru niat maka tidak sah. Kena niat tu sebelum masuk fajar tu, fajar dah masuk tu, masuk dah tu. Tapi kita dah buat niat sebulan tu kan. Walau bagaimanapun memang ada perbincangan di sana, ada perbincangan. Yang mana kata masa tu sepanjang azan tu boleh lagi lah. Waktu azan tu boleh lagi minum air lah. Tapi kita menolak pendapat ini sebab pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang terkuat adalah Nabi sendiri mengamalkan imsak. Maksud imsak apa? Berhenti dulu sebelum masuk betul-betul azan. Dan sahabat kata lebih kurang 50 ayat. 50 ayat Al-Quran Nabi baca sebelum betul-betul masuk fajar. Sebab itu kita ada jadual imsak 10 minit kan sebelum masuk azan. Jadi berhati-hati. Zaman sekarang sebenarnya tak ada asbab. Sebab apa kita ada jadual, kita ada jam. Lepas tu kalau jam semua mati pun dalam rumah ada box Astro ke apa tu kan keluar juga jam tu masa. Lepas tu kita ada dengar kedengaran azan. Ini kalau keke duduk dalam hutan lah ni kot kan. Jam pun mati apa semua ni, tak tahu apa semua. Wallahu a'lam. Tapi makasih soalan Datin tu tadi. Ada lagi tak? Minta maaf yang ada kelas 10.30 ni. Kau nak bergerak dulu. Okey, Hajah. Ya. Sedawa. Tengah solat sedawa. Tak ada masalah. Tak ada masalah sedawa. Sedawa keluar balik makanan ke macam mana? Bunyi je. Bunyi sedawa, normal bunyi sedawa tak batal solat. Kan kita kalau di luar solat kadang saja dituruti dengan suara tapi macam tu saja tak batal solat. Bulan Ramadan kena jaga antara lainnya perkara-perkara yang batalkan puasa. Orang yang selalu berenang tak usahlah berenang siang hari Ramadan. Sebab memang berenang tu kalau orang jadi kerja curu renang ke wallahu alam memang kena berhati-hati ataupun elakkanlah. Kalau belajar buat kelas renang tukar ke malam ke macam mana wallahu alam. Sebab orang tanya juga saya, bila berenang rongga-rongga terbuka ni kemungkinan masuk air, betul tak? Hidung, telinga kemungkinan masuk air. Ada kemungkinan. Bahkan ada kemungkinan masuk air di bahagian bawah. Bila kentut dia terbuka boleh masuk air dalam tu, rongga tu. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat manfaat. Isu soal jawab sedikit sebanyak tentang Ramadan. Sekiranya ada lagi persoalan-persoalan tu, insya-Allah boleh je PM ke, tanya ke, kalau sempat jawab kita jawab, ataupun carilah buku-buku. Buku ustaz ni pun memang sangat bagus, sangat boleh cari untuk bacaan kita. Jadi untuk masuk ke bulan Ramadan ni ilmu sangatlah penting. Kerana ilmu itulah untuk membezakan status ataupun kedudukan taraf puasa kita, insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya pun maafkan semua. Hajah-hajah puan-puan pun tak ada buat salah apa-apa dengan saya. Sekiranya lah ada kan tercakap belakang ke apa semua tu dihalalkan, tak akan dituntut pun di akhirat kelak. Maaflah. Jadi untuk masuk bulan Ramadan ni kita saling bermaafan dan juga meminta ampun dengan Allah. Kita nak hati yang bersih masuk bulan Ramadan. Hati yang bersih masuk bulan Ramadan akan mampu menghidupkan kita, menguatkan diri kita untuk banyak beramal di bulan Ramadan. Sekian daripada saya, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sempat lagi ya, insya-Allah. Sekiranya kelas tu, jadual tu tak bertembung, insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Saya kan kejap tak tutup lagi kan. Saya nak sambung soalan Datin tu tadi. Siapa yang terlupa niat, dia tak niat sebulan dan tak niat malam, maka antara denda dia, nak katanya
dia perlu juga menghormati bulan Ramadan dengan tak makan dan tak minum. Kecuali dia dah sahur tadi cuma dia lupa niat. Maksudnya dia tetap kena meninggalkan makan dan minum. Yang saya baca tu sebagai denda kepadanya kelalaian dia. Bukannya bila dia dah terlupa niat tu, dan terlupa tadi, dia pun makan. Kenapa makan ni dan terlupa? Bukan satu kelebihan bagi dia. Tapi kena denda kelalaian dia tidak memasang niat. Dia kena juga menghormati tidak dibenarkan makan minum. Sebagaimana orang uzur boleh makan minum. Tapi kena hormati orang yang berpuasa. Subhanallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.